tasbih subhanallah, subhanallah. Tak payahlah kan. Kita kadang-kadang kita kalah dengan suasana. Sebab kita tak mampu nak ubah suasana. Tapi kita boleh lari daripada suasana kepada tempat yang lebih baik. Bila mana ya Allah, bila mana dia pergi ke tempat baik, dia berhijrah daripada tempat lemah kepada tempat yang lebih baik, pada untuk dia merubah hidup dia, tiba-tiba takdir Allah, Allah ambil nyawanya. Sampai di tengah-tengah perjalanan, dia meninggal di tengah-tengah perjalanan, sebelum lagi dia sampai ke tempat yang dia nak berubah tu. Jadi bila begitu, malaikat tarik dia yang pertama. Malaikat kata kita ambil dia dan kita humban dia ke dalam neraka. Sebab dia dah bunuh 100 orang dan dia belum lagi bertaubat dan belum lagi memulakan taubatnya. Jawab satu malaikat dan kata, jangan. Dia ni dah ada niat untuk bertaubat. Sebab Islam, niat pun dikira sudah. Dia ni layak masuk syurga. Bertengkar dua malaikat ni. Akhirnya tak ada jawapan. Jadi malaikat naik bertemu dengan Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala kata, kita kira langkah dia yang mana yang paling hampir. Kalaulah langkah dia masih lagi hampir dengan tempat yang awal-awal dia, ambil dia dan humban dia ke dalam neraka. Tapi kalau dia mati tu, dia meninggal itu hampir dengan tempat yang dia nak berhijrah tu, ambil dia dan masukkan dia ke dalam syurga Allah. Tiba-tiba bila dikira-kira langkahnya, Masya Allah, dia ni hanya lebih 1 langkah hampir ke tempat yang dia nak berhijrah. Maka Allah ambil dia dan Allah masukkan dia ke dalam syurga Allah. Inilah gambaran proses peluang. Kita bila mana kita buat sesuatu perkara, kita kena buat bersungguh-sungguh. Dan fasa yang kedua ni, fasa pengampunan Allah. Tidak ada yang lebih tinggi nilainya daripada fasa pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hebatnya kita macam mana pun, kalau Allah tidak ada pengampunan pada kita, tidak ada redha pada kita, tidak ada artinya bagi kita. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, perkara yang kedua yang Ustaz nak sebut di sini ialah lisaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ni 2 kegembiraan. Yang pertama bila? Yang pertama sewaktu dia nak berbuka puasa, dan yang kedua sewaktu dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Yang pertama ni tuan-tuan, ya, bila mana kita nak berbuka puasa, ya, bila mana kita nak berbuka puasa, kita buka puasa tu, kita kalau kita puasa sungguh-sungguh, kita buka puasa tu auranya lain. Kalau orang yang kuyup, yang ambil kesempatan dia puasa, dia tak ada rasa kesan. Tapi kalau kita jaga betul, jaga mata kita, jaga mulut kita, jaga hati kita, dan bila azan saja kita buka tu, ya Allah, gambaran keseronokan tu lain. Dan hebatnya, bila mana kadang-kadang rahmat Allah dalam bulan Ramadan, kita boleh buka puasa berjamaah. Kan kalau sebelum ni kita tidak pernah buka puasa bersama-sama dengan ahli anak-anak kita, kita buka puasa berjamaah itu rahmat. Dan kasih sayang kita seronok bila mana kita buka puasa sama-sama. Dan dimulakan dengan doa kan. Macam mana? Allahumma lakasumna wa bika amanna wa ala ka'aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Kan? Kita baca doa kita. Kan? Pernah dengar tak bagaimana Rasulullah mengislamkan orang dengan sebab dia makan? Ya, dalam bab makan ni tuan-tuan, ya, bila kita tengok Rasulullah ajar kita makan dalam dulang. Sekali-sekala kena juga try makan dalam dulang. Sebab apa? Kadang-kadang biasanya kita bila kita nak makan, kita baca doa. Tapi tabiat kita, bila dapat benda, kita jarang berterima kasih pada Allah. Lepas kenyang sudah, jom tinggal macam tu saja. Kita jarang baca doa selepas makan. Ini sifat manusia yang suka lupa. Bila dia tak ada, dia minta, ya Allah berikan aku rezeki, ya Allah. Tapi bila dah dapat, lupa, abai. Ini sifat kita. Tapi dengan datangnya Ramadan tuan-tuan, kalau kita duduk sekali, kita makan sekali, ya, kita baca doa, kita selesai dah. Tengok hikmah makan dalam dulang. Yang pertamanya, kita duduk tu, kita duduk rapat-rapat. Kita tak duduk bersila ni. Kita duduk di atas kaki kiri kita ni, kita duduk macam ni. Yang hikmahnya perut kita pun rapat, makan tak banyak. Yang kedua, bila kita rapat, kita makan ni, makanan ni habis. Tak ada yang membazir langsung. Kadang-kadang kalau kita bulan Ramadan ni, Allahu Akbar, nafsu kita, nafsu makan tak payahlah. Kadang-kadang straw cendol 2, 3 macam tu je. Serut naik kan. Kadang-kadang belum lagi azan,
Oh, isap dah naik turun channel tu. Tanya abang ni kenapa ni? Dia kata standby, kan? Kita nak nafsu makan tu, kan? Sebab itulah kalau kita cuba makan berjamaah, kan? Makan sama-sama, kan? Kita tengok anak kita makan, Allah, cuba try sekali. Betul. Ada seorang sahabat ustaz, bila ustaz kata begini, dia buat. Bila dia buat, dia kata, ustaz, saya tidak pernah rasa dalam keluarga saya kebahagiaan seperti mana yang saya rasa ketika saya makan bersama-sama. Allahu Akbar. Dia makan dalam dulang, dia beli dulang, dia buat betul-betul, makan sama-sama. Anak bini makan semua. Kadang-kadang kita rasa jijik. Kadang-kadang anak kita makan, kita tidak ada adab. Kadang-kadang lauk kita tu kita takut orang ambil, kadang kita pulur, kita letak balik. Jadi kalau anak yang letak mana ni mulut dia ni tak lalu makan, kan. Tapi bila makan bersama-sama, kita tengok kadang-kadang pulang cuci